vektor. Contoh 1, nyatakan sama ada setiap kuantiti berikut ialah kuantiti vektor atau skala. Bila cakap pasal vektor, dia mesti ada arah dekat mana tempat tu, ataupun kat mana nak pergi ke apa, mesti kena ada arah. Lepas tu kena ada magnitud lah. Magnitud ni berapa jarak. Kalau skala hanya ada magnitud. Kalau vektor kena ada arah dengan magnitud. Kalau skala magnitud sahaja. Magnitud sahaja. Okey. Berikan justifikasi A. Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 km. Kita tahu dia punya magnitud 1 km. Tapi tak ada arah. Tak tahu arah dia mana kedai runcit. Jadi ianya adalah kuantiti skala. Kuantiti skala. B. Sebuah kereta dipandu kelajuan. Okey, dia ada magnitud dia 90 km per jam. Dia ada arah selatan. Bila ada arah, dia adalah kuantiti vektor. C. Suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. 38 darjah ni adalah magnitud. Ni memang tak ada kaitan dengan arah lah. Jadi ini adalah kuantiti skala. Jadi B je lah yang vektor. Contoh 2, lukis dan label setiap vektor berikut. Vektor ni mesti ada magnitud, mesti ada arah. A. SA mewakili sesaran 12 km ke timur. Okey, utara, selatan, barat, timur. Bila timur maksudnya dia ke kanan. Kalau untuk A ni dia 12 km, betul? 12 km. Jadi kita lukis yang mana yang kita rasa senang. Ni 1 cm mewakili 6 km. Kalau nak buat 3 cm, 12 bahagi 3 dapat 4. 1 cm mewakili 4 km pun boleh, asalkan ni dia punya magnitud ni betul dan juga dia punya arah betul. B. P mewakili 7 Newton ke selatan. Kalau selatan ni maksudnya dia ke bawah. 7 Newton ikut kita lah nak buat skala apa. Kalau nak lukis 2 cm je, 7 bahagi 2 sama dengan 3.5. 1 cm mewakili 3.5 cm. Kalau kita nak lukis lagi panjang, kita bahagilah dengan berapa cm kita nak buat. Okey. C. A mewakili hal laju 70 ms ke kiri. Bila ke kiri macam ni, 70 ms lah. 70 ms. Kalau nak buat 2 cm pun boleh. Kalau nak buat 2 cm, 70 bahagi 2 dapat 35. 35 meter per saat. 1 cm mewakili 35 meter per saat. Kalau macam ni, kalau yang ni 1 cm mewakili 20, jadi 70 bahagi dengan 20 dapat 3.5. Dia lukis 3.5 cm. 1 cm mewakili 20 meter per saat. Depend lah yang kita nak lukis. Make sure betul lah dia punya magnitud dengan dia punya arah lah. Contoh 3, raja di sebelah menunjukkan vektor AB yang mewakili sesaran satu zarah dari titik A ke titik B. Cari magnitud dan arah pergerakan zarah dari titik A. Dia punya magnitud sama juga dengan jarak. Kalau jarak sama dengan X, jarak X tambah jarak Y. Kan dia macam ni, jarak X darab dengan jarak dia macam ni, jarak X 1, 2, 3, 4, 5. Jarak Y 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2, 25 tambah 25 sama dengan punca kuasa 2, 50. 50 ni kita boleh kecilkan. Kalau 50 ni kita boleh faktorkan bahagi 2 dapat 25.
Yang ni 5 kuasa 2. Sama dengan 2 darab 5 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 darab punca kuasa 5. 5 punca kuasa 2. Magnitude dia adalah ni dan AB adalah ke timur laut. Jadi arah sini adalah timur laut. Contoh 4, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari A, B, C, D. Titik-titik PQRS masing-masing titik tengah bagi AB, BC, CD, DA. PQRS ni titik tengah. Mana? PQRS. Okey, diberi bahawa AS sama dengan A, dah label kat sini. AP sama dengan B, dah label sini. AJ sama dengan C. Okey. Nyatakan start vektor berikut dalam sebutan A, B atau C. A, S, D. Vektor SD, mana S pergi D? S pergi D, kita tahu S ni titik tengah antara AS dengan SD. Jadi AS sama dengan SD sama dengan AS, di mana AS sama dengan A. B, CJ. Bila vektor ni dia ada arah CJ ni menghala ke bawah. Kalau tengok jarak AJ sama dengan jarak JC. Cuma arah dia terbalik. Bila arah terbalik, CJ sama dengan negatif AJ. A kepada J, negatif A kepada J adalah J kepada A. Jadi baru dia punya vektor dengan magnitude ni sama. Sama dengan negatif AJ adalah C. C, RJ. Mana RJ? RJ dekat sini. RJ dekat sini. Kalau tengok RJ dengan DS ni magnitude dia sama. Cuma arah terbalik. Bila arah terbalik, RJ sama dengan negatif. Sini SD. Nampak tak? Dia punya arrow S kepada D. Dia negatif sebab arah tak sama. Sama dengan SD kita dapat tadi A. Yang ni negatif A. D, J, Q. J gerak pergi Q. J, Q adalah sini. Kalau tengok J, Q ni, sebab dia J ni tengah-tengah, J, Q sama dengan SJ. SJ sama dengan A, P. J pergi Q sama dengan A pergi P. Di mana A pergi P ialah B. A ni A, yang ni negatif C sebab arah terbalik. Yang ni negatif A sebab arah terbalik. Dan yang ni ialah B. Contoh 5, nyatakan. Contoh 5, nyatakan setiap vektor pada rajah di sebelah dalam sebutan C. Mula-mula kena tahulah sini berapa X dengan berapa Y. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. X dia 5. Y dia 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. C ni X dia 5, Y dia 5. Tapi kalau tengok arah 5 hala ke atas macam ni, C sama dengan 5 ke kiri. Maksudnya X dia negatif 5X. Dan 5 ke atas adalah positif 5Y. RS sama dengan, kalau tengok dari sini, S ni dekat sini sampai sini. Okey. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10. Kalau tengok arah, dia menghala ke kiri. Bila menghala ke kiri, negatif 10X. Y dia pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke atas tambah 10Y.
Kalau yang ni kita boleh keluarkan 5, dia akan jadi negatif X tambah Y. RS ni negatif 10X tambah 10Y sama dengan 10 negatif X tambah Y. Kalau tengok dalam dia sama, ni 5, ni 10, sama dengan 2 darab dengan 5 negatif X tambah Y sama dengan 2. Yang ni ialah C. PQ sama dengan, mana PQ? PQ lagi dah ada atas sama bawah ni. Okey, alamak. Sini sampai sini. Kau tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau tengok arah dia, dia ke atas. Kalau ke kiri maksudnya negatif lah. Ini adalah negatif 15X. Untuk Y pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pun 15 dia menghala ke atas jadi positif Y. Negatif 15X tambah 15Y sama dengan negatif 15. Sama dengan 15 negatif X tambah Y. 15 sama dengan 5 darab 3. Ataupun 3 darab dengan 5 negatif X tambah Y sama dengan 3C. Ni 2C, yang ni 3C. LM sama dengan mana LM? LM ni arrow dia ke bawah macam ni. Okay, kita gabungkan L dengan M. Dia punya X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia 10 tapi menghala ke kanan jadi positif. Positif 10X. Y pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia menghala ke bawah jadi negatif 10Y. 10X tolak 10Y. Kita nak negatif X tambah Y. Untuk jadikan negatif X, kita keluarkan negatif 10. Dalam ni akan jadi negatif X tambah Y. Negatif darab negatif dapat positif. Yang ni pun sama. Negatif 2 darab dengan 5. Negatif X tambah Y. Sama dengan negatif 2. Yang ni ialah C. Negatif 2C. Contoh 6. Diberi PQ, QR, RS, ST. Pasangan manakah selari? Bila selari, kita boleh tunjuk vektor tu sama dengan KB. K ni ialah pemalar. Bila boleh tunjuk hubungan macam ni, maksudnya dia ni selari lah. Okay. Kalau tengok PQ sama dengan A, QR sama dengan B, RS sama dengan negatif 2A, ST sama dengan 4B. Kalau tengok PQ dengan RS ni tak ada kaitan lah. Kalau tengok PQ ni A, QR dengan ST ni tak ada A, tak ada kaitan. Tapi tengok ni A, ni negatif 2A, dua-dua ni ada A, kita boleh tunjuk yang dia ni selari. PQ sama dengan A, RS sama dengan negatif 2A. RS lagi besar daripada PQ, betul? Jadi RS sama dengan negatif 2A adalah PQ. Bila kita boleh tunjuk yang ni, nampak? A sama dengan KB, di mana dia punya pemalar adalah negatif 2, jadi dia adalah selari. Tengok. RS sama dengan negatif 2 PQ, oleh itu ianya adalah selari. QR dengan ST, QR sama dengan B, ST sama dengan 4B. ST sama dengan 4B,
Ataupun STB ni sama dengan QR. Jadi ST sama dengan 4QR. Kita boleh tunjukkan dalam bentuk alfa sama dengan K beta. Jadi selari. Kita boleh kata RS selari dengan PQ dan ST selari dengan QR. PQ dengan RS selari, QR dengan ST selari. Contoh 7, dia bagi PQ. PQ sama dengan U. QR sama dengan 5U. Tunjukkan bahawa PQR adalah segaris. Bila di atas satu garis yang sama, contoh PQR, bila atas garis yang sama, kita tahu dia adalah selari. Untuk buktikan selari, kita boleh tunjukkan dalam bentuk PQ sama dengan QR ataupun QR sama dengan KPQ. Kita patut boleh tunjuk dalam bentuk macam ni. Kalau tengok PQ sama dengan U, QR sama dengan 5U, di mana U sama dengan PQ, jadi QR sama dengan 5PQ. Dia kata tunjukkan bahawa segaris, bila kita boleh tunjuk QR sama dengan 5PQ, oleh itu PQ dan QR adalah selari. Oleh sebab Q titik sepunya, maka PQR adalah segaris. Ini kita buktikan dia selari, tapi sebab PQ, QR, diorang ni share titik yang sama, maka ianya adalah satu garis lah. Contoh 8, diberi vektor-vektor bukan sifar A dan B adalah tidak selari. Bila dia cakap tak selari, kita tahu HA sama dengan KB. Kalau tak selari, H sama dengan K sama dengan kosong. H sama dengan kosong, K sama dengan kosong. Dia kata tak selari, maka boleh guna yang ni. H dan K adalah pemalar. Cari nilai H dan K. H tolak 1 alfa sama dengan K tambah 5 beta. H tolak 1 sama dengan kosong, H sama dengan 1. K tambah 5 sama dengan kosong, K sama dengan negatif 5. Tak selari dan bukan sifar, jadi kita boleh ganti dalam formula yang ni.